Assalamualaikum. Nama saya Daniel. Saya daripada grup 2 mengambil kos BDD. So daripada pandangan saya daripada assignment 2 saya mendapat banyak pengetahuan baru tentang tamadun seperti tamadun Melayu, tamadun Cina dan tamadun India. So seperti tamadun Melayu, terdapat banyak pengaruh daripada India, seperti warna kuning dijadikan warna diraja dan sebagainya. So bagi saya itu adalah pengetahuan yang baru yang saya dapat daripada hasil melakukan assignment 2. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasif Hassan daripada kos PCA. Apa yang saya dapat daripada tugasan ni, pertama kali mungkin responden lah, sebab untuk kami cari respon tu agak susah, dan sebab ada pelajar daripada MSU sendiri yang sudi untuk menjadi responden kami. Jawapan mereka berikan setting untuk kalau yang soalan berkaitan dengan bahasa Melayu, bahasa sebagai tiang kebangsaan atau identiti kebangsaan. Sebab kalau sekarang ni banyaklah Melayu, ayat Melayu ni diubahkan. So responden kami bagi jawapan yang sangat memuaskan. Contoh ada yang beritahu yang mereka sekolah di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa tempatan mereka, dan macam dalam kerajaan pun macam tu juga. So untuk kalau seni ni banyak juga yang mereka berikan, tapi kebanyakan yang jawapan mereka memberikan contoh yang sama je, seperti batik, tarian songket ataupun joget. Mereka juga bagi tahu ada jawapan antara mereka, iaitu seni Malaysia, seni tradisional di Malaysia ataupun Malaysia atau Melayu ni, boleh juga memberikan peluang pekerjaan untuk orang tempatan atau orang tempatan atau orang muda yang ingin mengambil pendekatan yang daripada seni Malaysia atau Melayu. Dari segi soalan dari segi agama Islam banyaklah yang bagus, semua bagus sebenarnya. So saja daripada saya. Sekian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Aiman Bizaidi daripada kos PCA. So untuk reflection saya, kami telah diberikan amanah untuk melakukan kajian tentang tamadun Islam dan tamadun Malaysia. Dalam melakukan kajian ini, kami telah memilih tajuk yang berkaitan dengan pengaruh tamadun Melayu terhadap pembentukan peradaban Malaysia untuk dijadikan sebagai temu bual. So melalui temu bual dengan responden, saya telah mempelajari pelbagai ilmu, contohnya tentang kewujudan bahasa Melayu sebagai pilar identiti kebangsaan, seni tradisi Melayu dan kearifan tempatan, dan juga betapa pentingnya agama Islam dalam sistem sosial dan kehidupan seharian kita. So temu bual dengan responden ini juga telah memberikan kesedaran kepada kita akan hebatnya bahasa Melayu selepas kemerdekaan yang menyatukan pelbagai kaum di Malaysia.
So seterusnya, saya juga telah belajar untuk menghargai pelbagai seni tradisional Melayu kerana ia adalah seni yang tidak ternilai dan mempunyai peranan yang penting untuk memperkukuhkan lagi perasaan kebangsaan masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali, saya juga belajar bahawa kehidupan seharian kita ini dipenuhi dengan ajaran Islam, sebagai contohnya dari segi pendidikan. So dengan ini, ia dapat menjadi peranan yang penting untuk mencipta masyarakat yang berakhlak dan juga dihargai oleh masyarakat yang lain. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Nura Aina Sofia binti Zulfikri. Kesimpulan yang saya dapat dari video responden ialah bahasa Melayu diisytiharkan bahasa rasmi Malaysia sebagai alat penyebaran agama Islam di Malaysia. Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai alat komunikasi untuk memperolehi ilmu. Bahasa Melayu penting sebagai bahasa ilmu dalam sistem pendidikan kebangsaan supaya peradaban bangsa dapat dipelajari dan dipupuk dalam masyarakat. Malaysia menyambut perayaan dan upacara keagamaan menggunakan bahasa Melayu. Malaysia juga mempunyai identiti yang tersendiri. Responden menyatakan ukiran kayu adalah salah satu tarikan pelancong. Ketahanan kayu sebagai bahan binaan terbukti dengan adanya peninggalan binaan rumah, istana dan masjid tradisi lama di Malaysia. Responden juga menyatakan pengaruh agama juga memberi impak terhadap kehidupan harian. Setiap manusia tidak lari daripada kehidupan beragama. Agama sebagai panduan dan cara hidup yang perlu dipatuhi. Responden juga ada menyebut tentang nilai-nilai sosial masyarakat Malaysia terpengaruh dengan nilai-nilai sosial. Contohnya menghormati sesama manusia, tidak kira agama dan bangsa. Peradaban berperanan penting ke arah mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni dalam pelbagai masyarakat. Etika dalam peradaban penting dalam perpaduan negara kerana ianya mampu memupuk sifat toleransi dan keharmonian kaum dalam diri masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Siti Hawa Najwa binti Tua Ismail daripada kos Bachelor in Culinary Arts. So hari ini saya akan membuat rumusan tentang pengaruh tamadun Melayu terhadap peradaban Malaysia. Jadi kami telah mendapatkan 5 orang responden berbeza, iaitu pelajar kolej di MSU Kolej Kota Baru itu sendiri. Dan kami telah mengajukan beberapa soalan kepada mereka dan mereka telah berjaya menjawab soalan tersebut. Bagi soalan yang pertama, kami telah mengajukan tentang tajuk bahasa Melayu sebagai pilar identiti kebangsaan di Malaysia. Kami telah mendapat beberapa jawapan yang berbeza, iaitu kami telah diberitahu oleh mereka iaitu bahasa Melayu telah diisytiharkan sebagai bahasa rasmi Malaysia sejak daripada kemerdekaan pada tahun 1957. Bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa utama di dalam media massa seperti surat khabar, televisyen dan juga radio. Yang ketiga ialah sistem pendidikan Malaysia telah menggunakan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran di sekolah awam. Lagi soalan yang kedua ialah tentang seni tradisional Melayu dan juga kearifan tempatan. Bagi jawapan responden pertama, beliau telah menyuarakan pendapat seperti seni tradisional Melayu seperti batik, tarian tradisional dan juga seni ukir kayu adalah berperanan sebagai warisan budaya Malaysia. Responden kedua juga telah menyuarakan pendapat tentang seni ini adalah menjadi medium untuk menyuarakan identiti sesebuah kebangsaan. Seni ini juga telah mencerminkan juga nilai-nilai moral dan juga kearifan tempatan seperti batik dan juga ukir kayu. Ia adalah memainkan peranan ekonomi dengan menjadi produk yang sangat diminati oleh pelancong luar dan juga penikmati seni di negara ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada soalan-soalan tersebut ialah bagaimanakah agama Islam diperkenalkan kepada rakyat Malaysia, adakah seni tradisional dan juga bahasa Melayu diperkekalkan oleh masyarakat Malaysia kepada generasi baru, bagaimanakah cara mereka untuk mengekalkan bahasa tersebut, bagaimanakah mereka mengekalkan peradaban Melayu di Malaysia. Kami mendapat banyak pengetahuan yang baru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Adam tu. Saya seorang pelajar Bachelor in Culinary Arts. Jadi baru-baru ini saya berkesempatan untuk mengadakan satu temu ramah
bersama 5 orang individu yang berbeza pandangan mengenai pengaruh tamadun Melayu terhadap pembentukan peradaban di Malaysia. Jadi berdasarkan jawapan responden pertama, dia menyebut tentang kekayaan nilai-nilai tradisional seperti hormat menghormati, kebersamaan sama kita, yang mana ia memberi sumbangan yang besar kepada peradaban di Malaysia. Jadi menurutnya ini adalah satu unsur yang mesti dikekalkan bagi memastikan keharmonian masyarakat. Jadi berlawanan pula dengan pandangan yang pertama, responden kedua lebih kritikal. Jadi beliau menyentuh isu hilangnya beberapa nilai tradisional sejalan dengan kemajuan moden. Bagi responden ini perlu ada usaha yang lebih besar untuk melestarikan nilai-nilai warisan tamadun Melayu di dalam masyarakat yang terus berkembang. Jadi responden ketiga menarik perhatian kepada warisan seni dan kebudayaan Melayu. Jadi beliau berbicara tentang bagaimana seni tradisional, muzik dan tarian memainkan peranan yang penting dalam membentuk peradaban di Malaysia. Jadi menurutnya seni adalah cerminan identiti dan keindahan yang memperkayakan budaya kita. Jadi seorang lagi responden menekankan peranan agama dalam membentuk peradaban di Malaysia. Jadi bagi beliau nilai-nilai etika dan moral yang diilhamkan oleh agama Islam membawa kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi ini mencerminkan betapa pentingnya agama dalam pembentukan peradaban. Jadi responden terakhir dia menggariskan peranan pendidikan dan dalam membentuk peradaban Malaysia. Jadi baginya sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan Melayu adalah kunci kepada kemajuan. Jadi pendidikan menjadi pendorong untuk memastikan warisan tamadun Melayu tetap relevan di era moden ini. Jadi keseluruhan temu ramah yang telah dilakukan mendedahkan saya kepada kepelbagaian pandangan mengenai pengaruh tamadun Melayu terhadap pembentukan peradaban Malaysia. Jadi walaupun terdapat pendapat yang berbeza, satu perkara yang jelas adalah kekayaan warisan ini memberikan landasan yang penting untuk perpaduan dan kemajuan negara kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.